Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video pada kali ini kami ingin membentangkan tentang kajian kes terhadap sesebuah bangunan. Bangunan tersebut ialah Hospital Sungai Buloh. Kajian yang telah kami jalankan merupakan sesebuah ruang fisik kedalaman bagi bangunan tersebut. Saya difahamkan tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja memperuntukkan masa sekitar 8 jam sehari bekerja di tempat kerja, dan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaan khususnya di pejabat sudah pasti memerlukan ruang pejabat yang selesa dan teratur. Persekitaran fizikal yang diuruskan dengan berkesan dan memenuhi piawaian yang ditetapkan akan menghasilkan pekerja yang produktif dan berkualiti, yang sesuai dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi dan taraf pendidikan yang bertambah baik di kalangan pekerja pada masa kini. Kemudiannya, bangunan yang tidak diuruskan dengan sempurna akan memberi kesan yang berpanjangan dari segi kesihatan, keselamatan, tekanan perasaan, moral dan seterusnya produktiviti pekerja. Ini telah menyatakan bahawa dalam konteks pengurusan yang kurang baik ialah pihak yang paling terjejas. Server room. Ruang server room. Bilik yang menempatkan semua server, storan dan peralatan rangkaian dan keselamatan yang terdapat di fasiliti KKM. Ia merupakan kaki tangan teknologi maklumat di fasiliti KKM yang bertanggungjawab melaksanakan pengurusan, pemantauan dan penyelenggaraan terhadap bilik server. Peralatan melibatkan perkakasan ICT, perisian ICT dan rangkaian ICT. Ada pihak ketiga merupakan pembekal atau kontraktor yang mengendalikan server atau peralatan rangkaian dan keselamatan di fasiliti KKM. Yang kedua ialah spesifikasi bilik server. Memastikan bilik server dilengkapi dengan kemasan lantas jenis raised floor. Penentuan saiz bilik hendaklah mengikut keperluan jabatan atau unit teknologi maklumat di fasiliti KKM iaitu minima 3 meter hingga 5 meter. Bilik server perlu dilengkapi dengan sistem penghawa dingin yang mampu beroperasi 24 jam dengan suhu di antara 19 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius dengan kelembapan pada tahap 60% hingga 70%. Terdapat beberapa kerosakan bilik server yang berada di Hospital Sungai Buloh. Saya mendapati kerosakan yang berlaku pada motor blower. Motor blower harus ditukarkan kepada yang baru kerana apabila tidak ditukarkan, bilik server akan menjadi rosak kerana tiada penghawa dingin yang sejuk. Oleh itu, bilik server memerlukan penghawa dingin yang merupakan suhu 19 darjah Celsius sehingga 24 darjah Celsius untuk menahan selama 24 jam. Penyelenggaraan perlu memastikan bilik server disenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan. Semua peralatan keselamatan UPS penghawa dingin mestilah disenggara dengan Kafeteria. Kafeteria Hospital Sungai Buloh merupakan tempat yang boleh untuk mencari makan yang sihat kerana ia mengikut sukatan pakar pemakanan yang diberi oleh Jabatan Kesihatan Malaysia. Antaranya, makanan dan minuman ialah sandwich, salad dan pelbagai jenis lauk pauk yang sihat untuk kita makan serta pelbagai jenis minuman yang disediakan kepada pelanggan yang hadir dan jerawat juga. Kafeteria Hospital Sungai Buloh juga menyediakan konsep layan diri kerana pelanggan perlu memilih makanan yang hendak dimakan dan kita perlu ambil sendiri di stesen yang disediakan. Oleh itu, ia juga dapat menjimatkan kos dan pengurangan tenaga pekerja.
terdapat beberapa kerosakan yang saya dapati. Kerosakan yang pertama, kipas yang usang dan rosak. Pada pendapat saya, perlu menukar kipas tersebut dan perlu mencucinya. Ada yang kabinet yang usang dan menjadi tempat pembiakan serangga dan lipas. Hal ini juga perlu menukar kabinet tersebut dengan kabinet yang bermutu tinggi agar serangga dan lipas tidak memasuki kabinet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham Syafiq bin Muhammad Ramli. Nombor metrik 08 DPB 19F 2013. So, saya akan menerangkan tentang anggaran kos dan kerja baik pulih. Lokasi pertama ialah bilik server. Masalah ia ialah aircon. So, kita kena tahu bilik server memerlukan aircon untuk menyejukkan mesin server itu, sebab mesin server itu terlalu panas dan memerlukan aircon yang banyak untuk menyejukkan. So, penyelesaiannya ialah aircon yang gagal berfungsi ditukarkan dengan yang baru dan sentiasa servis 3 bulan sekali. So, bilangan unit ialah 10 unit dan harga seluruh unit ialah RM5,000. Lokasi kedua ialah kafeteria. So, masalah yang pertama, kipas. Kita kena tahu di kafeteria ada kipas, dan kipas untuk berfungsi untuk menyejukkan orang yang ada di kafeteria. So, penyelesaian itu ialah kipas yang gagal berfungsi perlu ditukarkan yang baru dan yang masih berfungsi perlu dibersihkan. Bilangan unit 8 dan harga semua unit RM5,600. Masalah kedua ialah kabinet. Kabinet ini perlu ada di kafeteria untuk memudahkan penyimbangan barang bagi tukang masak di kafeteria. So, penyelesaiannya ialah menukar kabinet yang baru ataupun bermutu tinggi untuk mengelakkan daripada serangga-serangga atau anai-anai untuk yang boleh merosakkan kabinet itu. So, bilangan unit ialah 4 dan harga keseluruhan unit ialah RM8,000. So, sekarang saya beralih kepada kerja upah pembaiki. So, yang pertama, penyelenggaraan aircon, unit hari bekerja dan kos untuk membetulkan unit RM150. Yang kedua, tukang pasang kabinet, unit hari bekerja dan kos RM100. Yang ketiga, penyelenggaraan pendawaian dan pemasangan, unit hari bekerja dan kos RM100. Total RM350. Tandas ialah sistem paip yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan bahan buangan manusia, kencing dan bahan najis. Selain itu, muntah dan buangan haid juga kadang-kala dibuang dalam tandas bagi setengah kebudayaan. Perkataan tandas menggambarkan mangkuk tersebut dan terutamanya dalam bahasa Inggeris British, bilik yang memiliki mangkuk tandas. Dalam Inggeris Amerika, ini biasanya dikenali sebagai bilik rehat atau bilik air. Di Hospital Sungai Buloh ini, tandas amatlah penting bagi pesakit dan juga pekerja. Hospital Sungai Buloh juga merupakan hospital yang mempunyai tandas yang banyak dan juga tandas yang bersih. Dalam kebaikan tandas di Hospital Sungai Buloh, terdapat beberapa kecacatan atau kerosakan yang saya dapati di tandas Hospital Sungai Buloh ini. Kerosakan pertama adalah kepala paip air leaking. Banyak kepala paip di hospital ini rata-ratanya leaking. Pada pendapat saya, kita perlu menaik taraf kepala paip kepada kepala paip yang tahan dan berkualiti mutunya. Kerosakan kedua yang saya jumpa adalah masalah lampu malap dan banyak yang tidak berfungsi. Ini kerana hospital ini menggunakan lampu lama. Kita perlu menukarkan atau menaik taraf lampu lama itu kepada lampu LED baru. Dengan ini,
Keselesaan Hospital Sungai Buloh terjamin. Penjagaan tandas juga amatlah penting bagi semua orang. Kita perlu sama-sama menjaga tandas hospital atau mana-mana tandas untuk keselesaan orang lain dan diri sendiri. Bak kata pepatah, berat sama dia pikul, ringan sama dia jinjing. Jagalah tandas hospital bagaimana kita menjaga tandas kita di rumah. Tandas, tanggungjawab kita bersama. Fizikal seterusnya yang terdapat di hospital ini ialah lobi utama. Di ruangan ini terdapat kemudahan yang disediakan untuk pengguna. Contoh kemudahan yang terdapat di sini ialah seperti kedai sebaneka, mesin ATM, kopitiam, farmasi, kedai alat tulis, pos mini dan juga bilik penyusuan. Dengan adanya kelengkapan seperti berikut, ianya dapat memudahkan para pengguna di hospital ini. Terdapat juga kelengkapan lain seperti lift, penghawa dingin dan sebagainya bagi memudahkan pergerakan pengguna dan keselesaan pengguna. Kapasiti di ruangan lobi ini juga boleh dikatakan agak luas kerana dapat menampung pengguna yang agak ramai dan juga selesa. Tetapi, selepas saya melakukan lawatan di hospital ini, saya mendapati bahawa penghawa dingin pada lobi utama hospital ini suhunya agak kurang memuaskan, iaitu suhunya kadang-kala tidak sejuk dan agak panas. Hal ini kerana boleh terjadi disebabkan kekurangan perkhidmatan servis penghawa dingin oleh pihak Hospital Sungai Buloh. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi di lobi utama, pihak hospital mestilah kerap kali melakukan servis terhadap penghawa dingin kerana penggunaannya boleh dikatakan mencapai selama 24 jam sehari. Oleh itu, servis terhadap penghawa dingin ini haruslah dilakukan 3 bulan sekali untuk memastikan penghawa dingin di ruangan lobi utama berfungsi dengan baik. Seterusnya, kerosakan kedua yang saya dapati ialah terhadap perkhidmatan lift utama di lobi. Terdapat 4 biji lift di lobi utama dan hanya 3 sahaja lift yang boleh dipakai oleh pengguna. Disebabkan ini, pengguna mengalami masalah menunggu lift yang lama untuk bergerak ke tingkat yang lain. Kerosakan ini berlaku disebabkan pihak hospital tidak mengambil berat terhadap perkhidmatan servis lift. Untuk memastikan lift di lobi utama ini berfungsi dengan baik dan tidak memberi masalah kepada pengguna, pihak hospital mestilah memanggil kontraktor untuk membaik pulih lift tersebut. Selain itu, servis terhadap lift mestilah kerap dilakukan untuk memastikan kesemua lift di lobi utama boleh dipakai oleh pengguna tanpa ada sebarang masalah. Tempoh masa untuk servis lift perlulah dilakukan pada 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Penambahbaikan terhadap 2 kerosakan ini amatlah penting supaya pengguna di Hospital Sungai Buloh mendapat keselesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Irsyad bin Razali, nombor matrik 08 DPB 19F2002. Okey, saya akan menceritakan tentang anggaran kos dan juga kerja upah membaiki. Okey, so yang first kali kita akan cerita tentang anggaran kos. Okey, lokasi kita yang pertama adalah tandas. Okey, masalah pertama yang kita ada adalah paip bocor. Okey, untuk paip bocor ni, dia punya penyelesaian adalah kita haruslah membuat penyelenggaraan untuk sistem perpaipan. Seperti yang kita tahu, hospital ni adalah tempat yang ramai orang datang. So, tandas ni akan ramailah orang datang untuk menggunakannya. Jadi kita harus memastikan tandas ni sentiasa dalam keadaan yang terbaik. So, bilangan unit untuk kerosakan paip bocor ni adalah 4. So, harga dia dekat sini yang kita dapat adalah 3,500. Okey, untuk masalah yang kedua iaitu lampu malap. Dia punya penyelesaian adalah menukar lampu yang baharu dan kita haruslah sentiasa membuat pembaik pulihan sistem pendawaian paling kurang setiap 4 bulan. So, bilangan unit yang lampu ni adalah 20. So, harga dia dekat sini adalah 2,000. Okey, seterusnya kita akan pergi ke lobi. Masalah yang ada dekat lobi ni adalah lampu malap.
So penyelesaian dia macam tadilah, kita haruslah menukar lampu baru dan sentiasa membuat pembaik pulihan sistem pendawaian setiap 4 bulan. So bilangan unitnya adalah 50. So harga dia 5,000. Okey, masalah yang kedua adalah aircon. So di sini dia punya penyelesaian adalah aircon yang gagal berfungsi, kita boleh tukar dengan yang baru dan kita haruslah sentiasa servis aircon ni paling kurang 3 bulan sekali untuk memastikan keselesaan kepada orang awam yang datang. Bilangan unit adalah 6. So harga dia 3,000. Okey, masalah yang ketiga adalah lift. Lift ni amat penting di hospital untuk kegunaan pesakit, pekerja dan orang awam. So dia punya penyelesaian adalah kita haruslah sentiasa servis lift ni 6 bulan sekali. Dia punya unit 4. So harga dia dekat sini 4,000. Okey, sekarang kita akan beralih kepada kerja upah membaiki. Okey, yang pertama adalah penyelenggara sistem perpaipan. Unit hari bekerja. Okey, so kos upah dia adalah 100. Yang kedua, penyelenggara pendawaian elektrik. Dia sama je, unit dia hari bekerja dan kos dia pun RM100. Yang ketiga, kita ada penyelenggara lift. Dia punya unit hari bekerja dan kos dia mahal sedikit, RM300. Yang keempat, penyelenggara aircon. Unit pun sama, hari bekerja dan kos dia RM200. So total kita dekat sini untuk kerja upah membaiki adalah RM700. Saya Satis Kumar nak lagi Kumaran. Nombor meter saya 08 DPB 19F2033. Saya akan menerangkan bahagian anggaran kos. Ia ada dua, iaitu jenis ruang dan peralatan. Yang pertama, ruang server room, iaitu menggunakan peralatan blower motor. Kedua, ruang cafeteria, menggunakan peralatan kipas siling dan kabinet. Yang ketiga, ruang tandas, menggunakan peralatan kepala pilih air dan lampu penda floor. Yang keempat, ruang lobi, menggunakan peralatan bahan pendingin udara. Pada bahagian pertama ialah di lokasi bilik server. Yang pertama, aircon. Cara penyelesaiannya adalah yang gagal berfungsi ditukarkan dengan yang baru dan sentiasa servis 3 bulan sekali. Ia menggunakan 10 unit yang berharga jumlah RM5,000. Lokasi seterusnya, lokasi di cafeteria. Nombor 1, kipas. Cara penyelesaiannya, yang gagal berfungsi perlu ditukarkan, yang baru dan yang masih berfungsi perlu dibersihkan. Ia menggunakan 8 unit yang berharga sejumlah RM5,600. Yang kedua ialah masalah kabinet. Menukarkan kabinet yang bermutu tinggi, ia menggunakan 4 bilangan dan sejumlah RM8,000. Seterusnya adalah di lokasi tandas. Masalah pertama ialah paip bocor. Penyelesaiannya adalah penyelenggaraan untuk sistem perpaipan. Ia menggunakan 4 unit dan sejumlahnya berharga RM3,500. Yang kedua adalah lampu malap. Penyelesaiannya adalah menukar lampu baru dan sentiasa membuat pembaik pulihan sistem pendawaian pada setiap 4 bulan. Ia menggunakan 20 unit dan jumlahnya harga RM2,000. Seterusnya adalah lokasi di lobi. Masalah pertama adalah lampu malap. Penyelesaiannya menukar lampu baru dan sentiasa membuat pembaik pulihan sistem pendawaian setiap 4 bulan. Ia menggunakan 50 unit dan jumlahnya harga RM5,000. Yang kedua adalah aircon. Yang gagal berfungsi boleh ditukar dengan yang baru dan sentiasa servis 3 bulan sekali. Ia menggunakan 6 unit dan berharga 6 unit itu sejumlah RM3,000. Yang ketiga adalah lift. Sentiasa servis 6 bulan sekali. Ia menggunakan 4 unit dan berharga sejumlah RM4,000. Bahagian kerja upah membaiki.
Yang pertama, bilangan tukang penyelenggaraan aircon, unit hari bekerja dan kosnya RM150. Yang kedua, tukang pasang kabinet, unit hari bekerja, kosnya RM100. Yang ketiga, penyelenggaraan pendawaian dan pemasangan, unit hari bekerja, kos RM100. Bilangan tukang. Pertama, penyelenggara sistem perpaipan, unit hari bekerja, kosnya RM100. Kedua, penyelenggara pendawaian elektrik, kos unit hari bekerja dan kos RM100. Penyelenggara lift, unit dia hari bekerja, kos RM300. Yang keempat, penyelenggara aircon, hari bekerja, kosnya RM200. Ia sejumlah semua dikira kerja pembaiki adalah total RM700. Akhirnya ialah jumlah anggaran pada tahun hadapan. Yang pertama adalah bagi kos pergantian peralatan yang rosak. Jumlahnya RM32,950. Bagi tempoh setahun adalah RM207,400. Bagi jumlah anggaran kos upah membaiki adalah jumlah RM700 dan bagi jumlah tempoh setahun adalah RM210,000 dan anggaran untuk setahun adalah RM417,400. Sekian, terima kasih.